nasuha astaghfirullah abal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni malam maqbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayna nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ya karim amma ba'. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang belum berniat i'tikaf sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Segala puji untuk Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu iman Islam. Alhamdulillah. Muka surat berapa? Muka apa baca? 9. InsyaAllah ta'ala buka kitab Risalah Tauhid muka surat 9. Nah, muka surat 9. Ha? 10. 10. Ya betul 10. Tanda-tanda itu nak? Betul tak? Tanda-tanda ke? Ya. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal situ. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi. Tuan-tuan, wa qala musannaf, andai kata kita jumpa di dalam kitab Jawi ini selepas daripada perkataan wajib perkataan bagi ataupun perkataan pada. Contoh bagi, wajib pada, wajib bagi. Maksudnya wajib akli lah.
yakni wajib yang dibangsakan kepada akal. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas, wal mustahilu ala, ataupun mustahil atas, ataupun pada. Lepas mustahil tu perkataan pada, maksudnya mustahil akli, yakni mustahil yang dibangsakan kepada akal. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan atas pula, lepas daripada wajib tu ada perkataan atas, maksudnya wajib syar'i. Contoh, wajib di atas mukallaf, itu wajib lah. Wajib atas mukallaf, wajib syar'i. Wajib syar'i, Allah Ta'ala yang mewajibkan kepada kita mukallaf. Barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa, itu makna wajib. Jadi kalau kita bahas muslimin sekalian, ibu ayah, mengenai dengan perbezaan wajib, hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Hukum syarak ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Di dalam hukum syarak, di dalam hukum akal ada 2 persamaan, yaitu wajib dan harus. Dalam hukum syarak ada wajib, dalam hukum akal pun ada wajib. Dalam hukum syarak, dalam hukum akal ada harus, dalam hukum syarak pun ada harus. Ma farqu bainahuma? Apakah perbezaan antara keduanya? Baik. Wajib akal, kita bawa pada wajib akal dulu. Wajib akal iaitu kita dah baca dulu, ma la yutasawwaru fi aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak boleh digambar oleh akal akan tiada. Maksudnya mesti ada. Hak tu wajib akal. Akal kita hukum ada. Ada Tuhan pencipta alam ni. Ada Tuhan pencipta alam tu wajib apa tu? Wajib apa tadi? Akal kita hukum ada Tuhan. Mana tandanya ada Tuhan pencipta alam tu? Mana tanda? Iaitu kita nampak alam ni ada alam. Adanya alam, adanya pencipta. Baik. Apa tanda adanya alam? Apa tanda adanya Allah? Baharu ini alam. Baharu ini alamlah menunjukkan adanya Tuhan yang bernama Allah yang mencipta ini alam. Itu belum dibahas lagi tentang sifat Tuhan itu sifat yang mukhalafah, sifat Tuhan itu sifat qiyamuhu binafsi, sifat Tuhan itu sifat yang qidam, baqa, sifat yang qudrah, iradah sampai mutakalimat. Baik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Taala sekalian. Dan wajib syarak pula, wajib akal, sesuatu yang mana akal kita tidak boleh menerima, tiada, mesti ada. Wajib syarak, sesuatu perintah Allah yang tidak dapat tidak, mesti kena buat. Seperti solat, puasa, zakat, haji. Itu perintah Allah. Barang siapa yang laksanakan perintah Allah yang wajib ini, diberi pahala. Barang siapa yang ingkar, yakni tidak melaksanakan, dapat dosa, siksanya neraka. Tu. Baik, yang kedua, harus syarak, harus akal. Apa dia harus syarak? Harus akal iaitu ma yasihu fi aqli wujuduhu au adamuhu, sesuatu barang yang akal kita boleh terima ada, boleh terima tak ada.
Akal kita hukum sama ada jadi, sama ada tak jadi. Okey, contoh hujan. Tadi petang, ni selepas Isyak, hujan wajib turun ke harus turun? Harus sahaja turun. Tak boleh kata wajib turun walaupun bunyi guruh di langit. Kerana yang turunkan hujan tu bukan kita, Allah. Akal kita hukum harus sahaja hujan tadi turun. Baik muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala. Dan apa pula wajib, bukan wajib, harus pada syarak, iaitu harus itu seperti mana firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan membazir. Okey. Makan, minum tu harus. Apa dia harus? Buat tak dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tu harus. Mau nak makan pun tak apa, tak mau makan pun tak apa, tak ada salah. Makan tak dapat pahala, yang dapat pahala baca bismillah. Mau tak makan pun tak berdosa. Washrabu, minum begitu juga. Nak minum, minumlah. Tak mau minum tak apalah. Minum pun tak dapat pahala, tak minum pun tak berdosa. Allah sebut di hujung ayat tu, la tusrifu, jangan membazir. Kalau membazir, hukumnya kembali kepada haram pula lah. Baik kita tengok. Habis. Tanda yang menunjukkan hukum akal kita dah baca dah. Habis. Yang kenyataan yang kedua, muka surat 11. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam, Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Tahu mana Allah Ta'ala jadikan alam ni? Tahu mana? Mari kita tengok. Sesungguhnya jika seseorang itu berfikir sedalam-dalamnya dan menilik dan memperhatikan kejadian alam ini, niscaya dia dapati petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia alam. Kalau kita perhati betul-betul alam ni tuan-tuan, pasti ada yang menciptakan akan dia, pasti ada. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kenyataan di bawah. Jadi tuan-tuan, apabila kita lihat alam ni, apa dia alam? Apa dia alam? Sekali lagi saya tanya, apa dia alam? Ma siwa Allah. Apa maksud ma siwa Allah? Selain dari Allah. Namanya alam, termasuk syurga, termasuk neraka, termasuk laut, termasuk apa-apa sahaja yang disebut sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah, namanya alam. Langit bumi adalah alam. Mari kita tengok. Maka adakah alam itu terjadinya dengan sendiri? Tentu tidak. Balik, suami balik sampai di rumah sat lagi, tengok-tengok ada cok kodok bawah tudung saji. Kita pun tanya isteri kita, siapa masak cok kodok? Isteri kita kata, cek lah masak. Bohong lah. Tak ada siapa masak, dia timbul sendiri. Mustahil. Wajib ada orang masak, iaitu isteri kita. Isteri kita. Balik rumah, suami isteri balik rumah terkunci elok 3 hari pi mana musafir, balik rumah buka tuan-tuan, buka turun saji, ada cok kodok. Agak-agak siapa buat pula tu? Balik rumah lepas 4-5 hari, siapa pun tak balik rumah, kunci tu duduk dekat kita, satu kunci tu saja pada kita. Balik rumah tuan-tuan, buka tengok, bau wangi lain macam, buka peti air, ada macam-macam dalam peti air, buka turun saji, ada cok kodok.
Cokodok ni bukan hak bini kita masak dulu, bukan hak masak. Yalah hak tu bulan lepas ni, hak hari ni siapa masak? Tertanya-tanya. Mesti ada orang buat, mesti ada orang letak, mesti. Kalau tak manusia, benar lain. Kalau tak manusia, mungkin benar lain. Tikuh kali. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, nak beritahu sesuatu yang ada tu mesti ada yang membuatkan dia. Okay, nanti kita bahas balik insya-Allah. Baik. Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti mana kerusi, meja dan sebagainya. Tengok kerusi yang saya duduk ni, meja yang di hadapan saya ni, tuan-tuan tengok. Niscaya kamu dapati kerusi-kerusi meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang buatkan dia. Panjang lagi lah Mak Arik Lisuko tu. Nah, kamu tengok kerusi dan meja tu tak jadi sendiri, melainkan ada orang buatkan dia. Nampak? Demikianlah juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatkan alam ini dan mengadakan alam ini. Demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menjadikan akan dia. Mudah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, tengok kerusi, meja, tengok rumah, tengok. Mesti kita kata orang ni buat mesti pandai. Tu dia tengok gelas ni, mesti ada orang buat gelas ni. Kilang buat. Okey, tu so tengok gelas tuan-tuan, tengok menatang lain. Kita tengok apa-apalah tuan-tuan, kita tengok mesti orang ni buat. Yang buat ni mesti pandai. Tak? Yang buat ni mesti cerdik. Yang buat ni mesti pakar. Yang buat ni mesti ada kederak. Yang buat ni mesti ada kehendak. Yang buat ni mesti hidup. Yang buat ni mesti hebat. Hak ni pun kita kata hebat dah. Kita tengok meja ni siapa buat ni lawa berapa ringgit ni meja ni? Bukan RM1 ustaz ratau. Benar, RM1. 300. 300 bukan RM3. Ada jual di kedai RM2 tak? Tak ada. Nak cari di mana? Di kedai perabot. Kedai perabot mungkin ada, tapi orang buat tempahan khas. Nah, muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala, tengok meja ni mesti orang ni pandai. Mesti orang ni pandai. Kita tengok meja ni kita boleh tahu dah hak buat ni mesti pandai. Tuan-tuan, meja macam ni kita kata orang buat pandai. Macam mana Allah buat langit tak runtuh sampai lah? Siapa buat langit sampai lah tak runtuh serepih pun tak? Siling kat rumah kita tu kadang-kadang habuk-habuk turun. Mai hujan turun lama-lama, tambah pula siling plaster. Siling plaster tu tuan-tuan, mai lama-lama hujan turun habis, berlubang habis. Siling hak asbestos ni tuan-tuan, siling biasa ni tak apalah, gagah sikit. Ni nak royak kata tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, makhluk buat ni pun kita sangat teruja dah. Sangat teruja dah. Apatah lagi ciptaan Allah Ta'ala langit daripada dulu sampai lah duk lagu tu lah tuan-tuan. Tapi apa-apa pun tuan-tuan wa kullu man tapi apa-apa pun tuan-tuan, makhluk yang kekal yang kita nampak hebat tu pun akan menerima keruntuhan dan kebinasaan. Tengok pula tuan-tuan, tapak tangan kita hebat. Allah Ta'ala jadikan, tengok tapak tangan. Tangan kanan ada huruf Arab tu. Huruf Arab kah huruf Romi tu? Nampak macam huruf Arab. Arab ke Romi? Tu huruf Arab tu, sebelah kanan 18.
18. Sebelah kiri 81. Ada tak hak berlain pada saya? Haji. Kok ada 74 ke? Tak ada ni. Ustaz, tangan saya ni 69. Hak ni 96. Jadi keluar 69. Dia terbalik. Hak ni tak, ni terbalik juga. Hak ni 18, hak ni 81. Dicampur keduanya 99. Asmaul Husna. Subhanallah. Di tangan kita menunjukkan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tengok tangan dulu, nak cerita bab tangan pagi, petang, siang, malam, bangun pagi, tidur semula 40 hari tak habis lagi cerita tentang nikmat tangan. Malam ni kita nak cerita sikit tuan-tuan, tangan kita tuan-tuan, jari tak sama panjang. Ada sama panjang. Hebat Allah bagi. Kalau agak-agaknya tuan-tuan jari sama panjang, comel tak comel tangan kita? Comel? Jadi senduk. Sodek. Tak tahu. Abang Ujang. Sudu pun kutuk. Bak. Ni jadi skok-skok, kedang-kedang. Tak comel tuan-tuan. Allah jadi ruah pula tuan-tuan, ada 3 ruah. Kalau tak ada ruah je lah. Tangan tuan-tuan dah lah sama macam tu tuan-tuan. Tak ada ruah. Jenah cocok orang. Salam. Salam. Gitu. Ish. Tangan tak sama tuan-tuan, tapi apabila kita cantumkan dia jadi sama. Cuba cantum bawah kain. Jangan tengok pejam mata. Cantum di belakang, cantum di kiri, kanan, cantum di kiri. Tuan-tuan, macam mana pun cerita, tak payah kita ukak, cantum saja dia jadi sama. Cantum saja dia jadi sama. Sebab tu dalam sembahyang soft kena sama, baru hati kita sama. Walaupun sembahyang kita PKP, sembahyang jarang-jarang, soft kita kena bagi sama, tumit kita kena bagi sama, walaupun kita tak boleh rapat. Nampak? Nak cerita kata sama tu ukhuwah. Ukhuwah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita bersatu, teguh, bercerai, roboh. Apabila bercerai sudah tidak sama lagi. Apabila bercerai sudah tidak sama. Apabila bersatu maka dia akan sama. Subhanallah. Tak nampak lagi kah Allah Ta'ala ciptakan kamu? Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kami jadikan kamu hai manusia sia-sia? Tak sia-sia. Afa hasibtum, adakah kamu menyangka annama khalaqnakum abasa, kami jadikan kamu itu sia-sia, tidak berfaedah, tidak guna? No. Allah jadikan kita, setiap apa yang Allah jadikan diri kita, daripada luar sampai dalam, atas sampai bawah, maka semua itu menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, kewujudan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok jari kita boleh kenal Allah. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan diri manusia pada dirinya dia teramat nyata, nampak terang jelas. Dia boleh kenal siapa diri Tuhannya dengan dia kenal diri dia. Nampak?
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pada Allah pagi dan petang-petang. Nak tasbih ni, nak bilang tasbih lagu mana? Kalau biji tasbih ada alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pegang tasbih kita boleh tahu dah di sini ada 33. Di sini ada 34. Di sini ada 33. Jumlah kesemuanya 100. Tapi kita duduk dalam kebun tak bawa tasbih, dalam kereta tak bawa tasbih. Jadi jari kita adalah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 14. Jadikan 3, 15. 15 darab 2, 30. Tambah lagi 3, 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Main jari je boleh zikir ribu-ribu. Ada orang letak satu-satu, ada orang letak 3-3, ada orang letak 5-5, ada orang letak 10-10. Ada orang letak ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Subhanallah. Balil insan wala nafsihi basirah. Nampak nyata. Kenal Tuhan dengan kita kenal diri kita. Mari kita tengok. Faham tak tuan-tuan? Nah? Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh melainkan ada yang membuat akan dia dan yang mengadakan demikian itu. Tidak boleh ada melainkan ada yang membuat akan dia. Maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikan akan dia. Mana mungkin jadi dengan sendiri, mesti ada yang buat akan dia. Baik. Yang kedua, pendapat mengatakan, menunjukkan Tuhan yang jadikan alam ni. Siapa yang jadikan alam ni? Allah. Kamu siasat lebih jauh lagi. Hak tadi tengok kerusi depan mata. Tengok kerusi depan mata. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Mula-mula kita tengok kerusi dulu, zaman dulu, kalau di kedai kopi kerusi ada kaki tak? Jarang kita tengok kan. Dia kerak batangnya, katang batangnya tinggi 2 kaki, dia buat kerusi. Oh, pandailah demo ni mereka. Betul tak? Gaji kayu. Tebang kayu, tebang pokoknya, katang 2 kaki, buat kerusi. Pandailah buat dengan buluh, kita kata cerdik dah. Dok bulan depan kita pergi kedai tu, kita tengok kerusi tadi tuan-tuan yang tak ada kaki tu tiba-tiba ada 4 kaki. Cerdik tak? Hebatlah demo ni kerusi ada 4 kaki. Dok lepas tu kita tengok kerusi tadi tuan-tuan 3 kaki. Mula daripada kerusi 4 kaki kita kata hebat, tiba-tiba kita tengok kerusi ada 3 kaki. Oi, orang ni hebat daripada orang 3-4 kaki lagi. Tiba-tiba kita tengok kerusi last kali ada 1 kaki. Macam ni, ada 1 kaki ni. Ni boleh pusing pula. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, orang yang buat kerusi daripada 4 kaki dengan kerusi yang saya duduk sekarang ni, agak-agaknya siapa hebat? Siapa hebat? Hak buat 4 ke kerusi kaki 1? Yang hebatnya kerusi kaki 4 tu, orang tu hebat. Pasal apa? Pasal orang yang buat kerusi kaki 3. Pasal apa dia buat kerusi kaki 3? Pasal dia tiru kerusi kaki 4. Dia ada idea macam mana aku nak olah kerusi kaki 4 jadi 3. Hak orang buat kerusi kaki 1, dia duk fikir macam mana kerusi kaki 4 ni, kaki 3 ni aku nak buat jadi 1. Dia apa jadi 1? Asalnya hak cerdik orang pertama. Pasal tu tuan-tuan, jangan duk buang orang lama. Orang lama banyak berjasa. Nah,
Orang lama ni tuan-tuan sangat banyak berjasa. Makna kata orang tua makan garam dulu daripada kita. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, mari kita tengok lebih jauh lagi. Kita tengok tukang kursi pula dan tukang meja. Bersalah-salahan tak sama tukang kursi dengan tukang meja, tak sama. Ada meja kursi yang molek, ada yang huduh. Tak. Ada hak molek, ada hak huduh. Dan ada yang sempurna dan ada yang tak sempurna. Maka yang molek, yang sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna. Nampak tak? Sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang-tukang terdahulu. Kita tengoklah meja hak dulu dengan zaman law ni, hak mana molek? Meja sebelum PKP dengan meja waktu PKP ni, saya tanya Banon, nampak comel hak mana? Hak law lah nampak comel. Hak sana kita tak tepi sat. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar tangisan. Dari mana datang tangisan itu? Yaitu dicari tangisan itu datangnya daripada sebelah mimbar Nabi. Kalau kita kata dalam store lah, dalam store. Yaitu kayu yang Nabi dulu ketika mana Nabi berkhutbah, Nabi pijak di atas kayu tersebut. Nabi berdiri di atas kayu tersebut, bagi tinggi Nabi berkhutbah pada para sahabat. Tapi setelah mana kayu baru diganti, mimbar baru diganti, maka kayu yang lama diletak tepi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas kayu yang baru. Kayu lama menangis. Nabi bertanya mengapa nangis. Bukan Nabi saja dengar, sahabat dalam masjid pun dengar kayu tadi menangis. Mimbar lama menangis. Maka dengan izin Allah, Nabi bertanya, kayu itu menjawab, ya Rasulullah, apa tak nangisnya, apa tak sedihnya, aku yang lama ni ditinggal. Naik tangan kebun baru kerana isteri pertama. Dulu kedai tak ada, sekarang kedai sudah ada, maju pula dari hasil isteri pertama. Anak dulu tak ada, kahwin, anak 3, anak 4, hasil daripada isteri pertama. Isteri kedua tak ada anak. Dulu daripada naik gerek berskor sampailah naik motor, hasil daripada isteri pertama. Susah senang hidup bersama isteri pertama. Tiba-tiba kaya sedikit, duit banyak sedikit, tinggal isteri pertama, nikah lain. Contoh. Mana tak terkecil hati orang tua tu? Ni saya bagi contoh ni, contoh. Nampak? Sebab tu di dalam Islam, muslimin sekalian, hak lama muslimin kena jaga. Sebab tu Nabi sering kali sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Walaupun Khadijah dah wafat, Khadijah dah meninggal dunia, Nabi sering sebut Khadijah. Kadang-kadang terkeluar lisan Nabi sebut Khadijah di hadapan isteri Nabi, termasuklah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, sehingga Aisyah berkata, ya Rasulullah, kamu sebut Khadijah, kamu sebut Khadijah, sedangkan kami depan matamu. Apakah perbezaan kami dengan isteri pertamamu Khadijah? Nabi kata, tak sama. Sampai bila-bila pun tak sama dengan Khadijah, wahai isteri-isteriku.
Isteri Nabi yang ramai itu Nabi kata, kamu tak sama dengan Khadijah, istriku yang pertama. Dia yang lahirkan zuriat aku. Daripada kamu tiada zuriat aku. Dia yang menyelimutkan daku di saat mana aku balik daripada gua Hira. Zambiluni, zambiluni, zambiluni. Aku dalam keadaan ketakutan. Maka Khadijah lah yang mententeramkan daku. Dia menghabiskan seluruh harta-hartanya daripada jutawan Mekah. Orang yang paling kaya di kota Mekah di kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid, setelah berkahwin denganku, habis seluruh hartanya dikorbankan di jalan Allah Ta'ala, sehingga di akhir kewafatan Khadijah masih lagi Khadijah menangis. Khadijah berada di atas pangkuan ribaan Nabi di saat Khadijah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Khadijah menangis. Nabi bertanya, wahai istriku, mengapa kamu nangis? Adakah takut? Adakah takut kepada kematian ataupun apa-apa? Ataupun nak berpisah denganku? Maka beliau berkata, ya Rasul, aku tahu aku pasti akan mati, dan aku tahu aku pasti akan bertemu dengan kamu di hari akhirat nanti. Tapi aku nangis bukan sebab itu. Aku nangis sebab sudah tidak ada lagi harta untuk aku nak korban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, kalau aku mati nanti, kubumilah aku wahai Rasulullah. Selepas itu, kalaulah umat Islam perlukan duit, perlukan dana untuk nak menegakkan agama Allah, kalau perlu galilah kubur aku, ambillah tulang-tulang aku, jual kalau laku, gunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tu dia sampai tara tu Khadijah. Ni cerita abang kursi meja apa siapa tu bersangkut pok dengan pok tu. Tak nak cerita. Nak kadang-kadang tentang kain baju kita hak lama kita tak peduli, langsung dah pakai lah sekali-sekala. Tidak pun sedekah ke demo. Dek, nikah. Boleh betul baru. Hak mutu lama tukar tak tepi. Ti ayam ponai penuh. Tak peduli. Hak mutu baru ni ayam lalu sepak. Kucing hidup tengok atas tu dok garu krak. Jaga ambil plastik tembak dah. Tapi motor lama tu ti ayam penuh. Tak peduli dah. Tapi sebelum dapat motor baru tu lah mudah jaga. Nampak? Ni tuan-tuan. Fal yuqas malam yuqal, hendak dikias barang tak dikata. Itulah contoh dia, muslimin sekalian. Baik, kita tengok. Dan maka yang molek sempurna terus menjadi molek. Baik. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu, dia pandai tu pasal dia tengok orang dulu. Orang buat kerusi lah ni hak comel macam saya duduk ni tuan-tuan. Pasal apa dia pandai? Pasal dia tengok orang buat kerusi hak dulu, baru dia fikir buat je lagu ni. Enggak. Lagu tu. Sehinggalah sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Rumah kita pun dulu biasa-biasa sajalah, ni molek dah. Nah, molek dah. Kasut dulu, orang pakai kasut dengan kasut apa? Kita pun tahulah. Nama pun selipar Jepun. Nampak lah ni selipar Jepun duk dalam bilik air. Dulu orang berjalan merata pergi ikut pekan Baling, pekan Seding, pekan Kulim pun kasut Jepun tu. Nampak? Lah ni bertambah molek.
kemudian lagi molek. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna teruhlah. Nah, jadi Allah Ta'ala bagi ilmu ni sekadar sahajalah. Nah, Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita ni tuan-tuan, ada hak dia. Kalau tidak manusia buat satu benda tu terus jadi comel. Tak comel dia. Nah, Allah Ta'ala bagi tu buat sikit-sikit. Kepandaian manusia pun Allah bagi sikit-sikit. Nak tunjuk manusia tu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan di dalam keadaan lemah, tidak sempurna. Ada sempurna kita tuan-tuan? Tak ada. Agak-agaknya sempurna tak mana? Muka comel. Kuku kita, tangan kita tuan-tuan, oi, tangan kita ni comel lah. Tunggu sebulan. Tak payah kat kuku apa jadi? Rambut kita tuan-tuan, hak lelaki ni tuan-tuan, tunggulah tuan-tuan setahun tak payah gerak rambut. Tak comel tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, nak bagi tahu manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia lemah supaya nak sedar, nak bagi dia kesedaran bahawasanya ada pencipta dia. Yang menyempurnakan kita bukan kita, yang sempurnakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bagi saya bercakap ni siapa? Allah. Yang bagi saya berjalan siapa? Allah. Yang bagi saya boleh mengajar tuan-tuan ni siapa? Allah. Yang hilangkan geruh tu geruh. Nah, depan orang ramai ni siapa? Allah. Ada antara kita bercakap depan anak bini pun getah. Tak ada kena. Tak ada. Nah, cakap depan majlis getah tak boleh. Tapi dia boleh buat benda lain. Tapi kalau bercakap depan orang ramai, dia kata I'm sorry, dia kata. Minta maaf banyak-banyak. Pasal apa? Pasal dia ketah. Ada orang tuan-tuan toklah tak mana pun dia boleh bercakap. Ni namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Manusia mana sempurna semua tuan-tuan. Saya tak sempurna, saya lemah. Dalam kelemahan Allah bagi kesempurnaan. Tuan-tuan, begitu juga kesempurnaan. Dalam kesempurnaan Allah bagi kelemahan. Dalam hidup kita, hujung rambut hingga hujung kaki, anggota kita manusia pun mana ada molek-molek belaka, mana ada sempurna belaka, ada hak tahu sempurna. Nak tahu sempurna tak sempurna, kelik sekali. Lepas makan nasi, masuk jambang. Tu lah tu. Masuk jambang tu dia buat apa? Kencing. Pasal apa mau kencing? Pasal mu tak sempurna. Pasal apa mau berak? Pasal tak sempurna. Nak cerita kata tak sempurnanya manusia. Sebab tu jangan sombong, jangan belagak, jangan rasa hebat. Kerana kita ni asal daripada air mani yang dianggap jijik. Air mani pun yang dianggap jijik oleh pandangan manusia. Tapi air mani itulah yang dijadikan saya, air mani itulah yang jadikan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Air mani ni tuan-tuan, kalau tersebut dalam kitab tuan-tuan, Allah jadikan nutfah air mani ni sesuatu yang hina. Yang hina pada pandangan manusia. Daripada air mani itu Allah jadikan manusia yang mulia. Maka sebab itu kita kena sentiasa datang kepada Allah, kena mengaji bagaimana cara nak kenali Allah, barulah kita dapat rasai di saat mana kita beramal ibadah, kita rasai Allah Ta'ala sedang memandang kita. Itulah namanya ihsan. Nah, itu namanya ihsan. Di mana-mana kita berada, kita rasai Allah Ta'ala sedang memandang kita. Allah mencatat setiap amal perbuatan kita, dan Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan akan kita. Allahu matli'u alayya wa syahidu alayya. Allah memerhati kita, Allah Ta'ala menilik kita. Maka di saat itu tidak berani kita melakukan dosa
dosa kepada Allah Ta'ala, dan tak beranilah kita lengah-lengahkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar tu. Kita buka soalan. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan ilmu yang kita belajar, ataupun soalan di luar daripada ilmu yang kita belajar. Ada soalan? Tak ada. Ya Tuan Haji. Aha. Kalau terjatuh dari 3 tu, elok ke tak elok? Hak mana? Dari 1, 3, 4. Jadi 7. Jadi 7. Tak elok kan ni? Elok ke tak elok? Tak tanya. Kursi kaki 4 jadi kursi kaki 3 tu jadi tambah. Jadi banyak kaki. Jadi kalau tadi 3 yang 4 7 kan. 4 1 tak temu. Jadi 8. Jadi 3 akan satu dia tak ada diri kan. Oh ni 3. Oh 3. Kita janji pula kita akan ambil juga timbang akan timbang ni pun nak pakai kan tu. Tak pakai. Nak pakai belakang. Kalau kita pakai belakang tu jadi molek lah. Molek. Nah, hak buruk pun pakai. Hak baru pun pakai. Tapi emas ni jangan duk pakai hak lama. Nah, hak tu pakai sekali, lah lepas tu buang kalau pakai hak baru. Tapi baju boleh pakai. Baju lama, baju baru. Boleh. Boleh hak baru hak lama tu baru busuk hak lama. Tak boleh kan? Bersatu. Bersatu. Nah, ada orang lama, ada orang baru, ada orang tua, ada orang muda. Gitu. Ada soalan lain? Okay, tak ada soalan. InsyaAllah selepas isyak sekejap lagi kita baca tahlil arwah sikit. Ada sahabat kita Abang Ujang buat kenduri sikit insyaAllah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.